Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saya bersiaran secara live di dua platform, di page Muhammad Syafiq Abdul Halim dan juga di TikTok saya Syafiq.Halim. Jadi teruskan perkongsian yang mana yang duk biasa tengok di Facebook, teruskan berada di Facebook dan teruskan share. Jangan duk lari main di TikTok. Kalau lari main di TikTok, view turun di Facebook. Waalaikumsalam Alia Alisha. Waalaikumsalam sahabat-sahabat semua. Janah Guntur, waalaikumsalam. Suara jelas Suara dengan amat hebatnya suara. Akmal BS Nuha, waalaikumsalam. Muhammad Adwa, waalaikumsalam. Akmal Reza, waalaikumsalam. Abang Edi Putra, waalaikumsalam. Kalau di TikTok ni dia ada bawah tu ada lambang anak panah tu. Jadi tuan-tuan tekan share lah. Share dalam grup WhatsApp, Telegram, semualah seantero dunia. Di Facebook dia ada button share. Tekan share di Facebook. Nazri Musa, waalaikumsalam. Normawati, Mak Yusof, Muhammad Azhar, waalaikumsalam. Luqmanul Azmi, dah makan kan? Alhamdulillah dah makan dah. Ya, clear Mak Edi Putra. Abang Edi Telur yang panggil lah ni. Abang Edi Telur. Syam Kedah. Siapa ni? Istihad harta. Ya ke? Istihad harta kat SPRM Abu Bakar Muji Hester, Muhammad Hakim, Azmi Rasidi, waalaikumsalam. Zakri Shu'ib, Abatas Alif Batasa. Samotai. Last Warrior Kiro Aziz, waalaikumsalam. Pok Su Ibnu Ibrahim, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian saudara-saudara semua. Ben Teranova, waalaikumsalam. Azril Hamba Allah 1727 Rizal, waalaikumsalam. Yusri Zulkifli, waalaikumsalam. Jamal Jamil, waalaikumsalam. Okey, jadi waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Zarif Zakwan, ya. Syahid Ejai, waalaikumsalam. Abu Bakar, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Yang pertama sekali saya nak buat penafian dulu. Nama saya Muhammad Syafiq Abdul Halim. Ejaan dia adalah MOHAMAD SHAFIQ. Jadi saya tak pernah menyerang mana-mana figura lah, termasuklah dengan Adok. Jadi saya tak pernah buat jenayah-jenayah duk berserang orang tak tentu pasal ni. Jadi hari ni tular di media sosial kononnya lah ada profil gambar sebiji jam saya. Gambar sebiji jam saya. Ejaan nama tu tak betul lah, bukan ejaan nama saya. Jadi dia pergi buat banyak-banyak lah profil saya. Di TikTok pun ada, di Facebook pun ada, di Twitter pun ada, member ambil tadi, di Instagram pun ada. Tak tahu siapa mereka suka sangat nak buat profil saya, sebab mereka suka dengan nama saya kot, Syafiq, yang bermaksud dia pendiam dan juga penyayang. Saya ni seorang yang penyayang, mereka suka pula buat profil saya banyak-banyak. Tapi saya nak menafikan lah, saya tak ada pergi komen dekat kadok ke apa, tidak ada masa lah untuk saya pergi komen dan sebagainya. Dan saya tadi pun ada keluar satu kenyataan media di Malaysia Gazette. Tuan-tuan boleh pergi tengok tajuk apa tu kenyataan media tu, saya pun dah lupa, handphone tengah duk live lah. Tuan-tuan pergi tengok lah, ada dekat FB saya ada share, di TikTok pun saya ada share lah. And kita ada buat cadangan kepada kerajaan lah berkaitan dengan isu telur ni. Azhar Razak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Jadi kita buat, saya bagilah beberapa cadangan kepada kerajaan sebab kita tak nampak cadangan apa yang kerajaan nak bawa ni. Sebab semalam Syekh Azmi, waalaikumsalam, semalam mereka mesyuarat nakal. Mesyuarat nakal ni adalah mesyuarat tindakan kos sara hidup rakyat. Tapi hari ini mereka abang ada 5 kertas putih akan dibentangkan hari ini, yang melibatkan kos sara hidup rakyat lah. Jadi hari ini keluar daripada mesyuarat
Kabinet hari ni cerita pasal Pulau Batu Putih dengan saya mempunyai majoriti di Dewan Rakyat. Kita pun tepuk dahi, kita pun duk tunggulah dia punya siaran media dia. Kita pun duk tunggulah pengumuman apa dia nak bagi tahu pada kita. Kan? Sebab depa habaq semalam pada kita, depa kata sabar lu, semalam baru mesyuarat nakal tapi saya dah kata dah semalam. Saya tak berapa nak hampa lah sebab saya dah kata dah semalam. Apa sahaja yang keluar daripada mulut mereka tidak ada benda yang lain kecualinya hancing. Kan, hancing. Jadi biasalah nama pun PH Pakatan Hancing. Jadi hancing lah semuanya. Jadi saya pun semalam daripada kata sabar lu, tunggu lu, banyak ni menteri kita duk bincang ni, esok dia nak bagi satu kebaikan kepada rakyat. Kan? Tapi semalam saya kata kan, saya bagi tahu semalam, apa dengar semalam saya kata tak payah tunggulah, buang masa. Jadi tadi kita rakan-rakan tengah hari tadi pun pakatlah kan, duk share dekat saya kan, wah ni termasuklah dengan geng-geng mereka sendiri pun pakat share dekat saya juga dekat WhatsApp ni, mai tengok ni Perdana Menteri tengah buat sidang media untuk kos sara hidup rakyat. Ni lawak je kan, saya pun buka lah dengar lah sidang media tersebut kan, tapi tak nampak lah. Mungkin dalam mesyuarat nakal tu mereka bincang tentang Pulau Batu Putih. Kita tak mau cerita pasal Pulau Batu Putih lah malam ni kan. Mungkin pasal apa mereka mesyuarat nakal semalam tu, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Rakyat tu semalam mereka bincang pasal apa nama ni, Anwar ada kepercayaan ataupun tak ada kepercayaan. Tiba-tiba umum ada 3 benda dia umum tadi Yang pertamanya dia bagi tahu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah bertitah bahawa Seri Paduka Baginda tidak menerima allowance, bukan gaji Agong yang di-Pertuan Agong dia tak panggil gaji, tuan-tuan. Gaji ni adalah satu diskriminasi dan satu bentuk penghinaan kepada institusi raja dalam negara kita. Saya tak pernah dengar Agong menerima emolumen ni. Ni satu fitnah yang dahsyat ni. Dia boleh membawa kepada rakyat Malaysia kata Agong terima gaji. Jadi dia tak ada perkataan gaji. Jadi saya ni satu benda yang menimbulkan orang kata ketidakpuasan hati dan mungkin akan menimbulkan ada pihak-pihak yang mempertikai dan sebagainya lah. Agong tak ada gaji, tuan-tuan. Memang tak ada gaji daripada dulu lagi. Daripada zaman Merdeka memang yang di-Pertuan Agong ni tak ada gaji. Dia allowance apa nama ni, yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu lah. Tapi memang mereka tak ada gaji. Jangan fitnah jangan fitnah Sultan ni, satu benda yang dahsyat lah, yang bahaya. Ni saya kena perbetulkan. Kita kena perbetulkan berkaitan dengan benda tersebut. Jadi yang keduanya adalah diumumkan berkaitan dengan kita akan berbincang dengan Singapura berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Dan yang ketiganya adalah dia menyebut berkenaan dengan saya mempunyai majoriti pada 19 hari bulan ni. Jadi tidak ada apa-apalah satu benda kebaikan kepada rakyat pun sebenarnya yang dibincangkan, yang dikatakan 5 kertas putih tersebut. Pasal elektrik, sabar. Sekejap kita ada nota saya. Saya ada buat nota sikit. Malam ni kita nak bahas ilmiah sedikit lah. Pasal elektrik ni ada banyak lah kita nak pertikai. Jadi sebelum tu, saudara-saudara semua share-share lah. Share-share lah. Di Facebook tu tolonglah share bagi net macam semalam. Dia semangat lah sikit. Duduk di sini nak bercakap. Di TikTok pun sama jugalah. Bagilah macam semalam. Semangatlah sikit kita nak berhujah di sini. Okey tuan-tuan. Jadi sebenarnya rakyat di Malaysia ni dia faham kerajaan hari ni. Kalau pergi tanya ramai-ramai pun, siapa-siapa pun dia faham kerajaan hari ni kerajaan baru lagi. Semua orang faham. Tapi janganlah janji macam-macam kepada rakyat dan janganlah bawa keluar kenyataan yang pelik-pelik kepada rakyat. Ini yang rakyat marah sebenarnya. Sebagai contohnya, hari tu kita tengok Menteri PET, hari ni mai pula menteri yang pertamanya itulah Menteri Timbalan Menteri Belia dan Sukan tu bila nak minta maaf. Bila nak minta maaf ni, pejabat-pejabat awam dalam Belia dan Sukan, agensi-agensi di dalam Kementerian Belia dan Sukan tengah duk marah ni. Sebab fitnah mereka ambil rasuah.
Persatuan Bola Sepak Malaysia pun tengah duk marah ni, and suruh menjustifikasikan siapa yang ambil rasuah, and projek mana yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. And jadi inilah siapa pula dah ni Ustaz? Apa? Okey ni. And siapa yang ambil rasuah? Jadi mereka duk minta ni, kalau tak ada, menteri jangan suka-suka keluar kenyataan duk tuduh penjawat awam, duk tuduh NGO, duk tuduh agensi ambil rasuah. Kalau ada rasuah tersebut, buat laporan SPRM, nama siapa yang ambil rasuah, siapa yang terlibat dengan rasuah, siasatan berlaku. Jadi kita mohonlah kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang Adam Adli ni, nama bapak dia sama macam nama saya pun malu nak sebut jugalah. Tapi sebut bilah Adam Adli Abdul Halim ni, tolong bawa keluar kenyataan untuk mohon maaf semula kepada FAM, MOM dan juga penjawat-penjawat awam di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan sekiranya ada apa yang anda cakap tersebut, maka justifikasikan rasuah yang bagaimana, dalam bentuk yang bagaimana yang anda kata siasatan telah dibuat ataupun sebagainya. Ini yang pertama lah tentang seorang tu yang kita sebut semalam. Ni ada seorang lagi menteri. Saya rasa menteri dalam Pakatan Harapan ni, dia tak tahu fungsi kementerian dan dia tak tahu kementerian dia ni buat kerja apa. Saya duk nampak cara macam tu lah. Sebab sebelum ni Menteri Kesihatan pergi buat kerja Kementerian Belia, Kementerian Wanita dan Masyarakat. Hari ni pun ada juga menteri duduk di kementerian lain, pergi buat kerja kementerian lain. Jadi saya rasa mereka tak faham sebenarnya ni. Nak kena ada, saya rasa peringkat Pakatan Harapan, dia kena buat satu khusus. Sebab nama kementerian ni dia pelik-pelik, jadi mereka ni tak berapa nak faham lah. Jadi kena buat satu khusus kepada menteri-menteri Pakatan Harapan. Kan kita ada menteri senior kan, dah banyak. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun lama dulu dia Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu Ahmad Maslan ada, tu pun senior juga tu. Zahid Hamidi pun senior juga. Jadi kita cadangkanlah hak senior-senior ni buat khusus kepada menteri-menteri ni supaya dia faham fungsi di setiap kementerian. Dan benda ni bukan benda yang lawak kan. Benda ni benda yang betul saya kata. Sebab di peringkat kita pun bagi ahli parlimen yang baru ada khusus dia. Dan baru-baru ni pun mereka pergi di Dewan Rakyat pun menghadapi khusus juga yang disediakan oleh Dewan Rakyat untuk ahli-ahli Dewan Rakyat ni. Lepas tu mereka ada khusus ekonomi antarabangsa dan sebagainya. Jadi ada khusus ni. Jadi bila tak ada khusus, biasalah bila kalau kita macam baru dalam bidang tersebut, kalau kita tak ada khusus, dia jadi pelik sikit lah. Dia jadi merapu. Dia tak tahu fungsi dia. Jadi bila dia tak tahu fungsi dia, sekali dia jadi menyusahkan rakyat lah. Dia rakyat jadi tu, bila rakyat duk marah tu, janganlah duk hashtag koyak nak ambil tindakan menteri. Tak boleh macam tu. Kena relax kena cool lah. Dulu bila mereka buat hashtag kerajaan gagal apa semua, tak ada siapa pun ambil tindakan kepada mereka. Bila kita tanya kat mereka betul tak betul kerajaan gagal dan sebagainya, lah kita tanya kat mereka, hamba ni kami tak bubuh kerajaan fail tu cukup bagus dah. Kerajaan gagal tu cukup bagus. Jadi bukan duk kira nak saman orang, bukan duk kira ni apa semua. Jadi kena tengok kita buat kerja. Kalau kita buat kerja betul, orang tak kritik dah. Kalau orang buat kerja betul, orang tak kritik kita. Orang akan puji kita. Bagus yang dia buat benda ni tapi bila kita buat kerja tak betul tu, orang akan kritik kita. Jadi kita kena terima kritikan tu. Kritikan adalah satu kritikan yang membina. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Jadi hari ni, menteri hari ni jadi kita tengok hari ni menteri di kementerian. Di kementerian mana ni dia panjang sikit nama kementerian ni. Dulu kita senang dia panggil sebagai Keksa. Lah ni dia panjang sikit dia punya nama dia. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Jadi ni nama menteri dia adalah Nik Nazmi nama menteri. Hari ni dikeluarkan kenyataan. Dia kata dia nak bawa masuk kereta elektrik ataupun dipanggil sebagai EV, electric vehicle.
kenderaan elektrik di bawah 100,000 nak masuk dalam negara kita. Jadi kita tanya dia lah, AP kenderaan ni di bawah kementerian mana? AP kenderaan ni di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, ataupun AP kenderaan ni di bawah MITI. Jadi tolonglah jangan duk buat kerja orang lain. jangan duk buat kerja orang lain. Kalau dia mencadangkan kepada MITI tak apalah, tapi kalau kata Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim nak bawa masuk kenderaan, dia jadi benda yang pelik lah, bercanggah dengan dasar kementerian dia, tidak ada kena-mengena dengan dasar kementerian dia. Jadi sepatutnya dia kena fokus kepada apa yang telah dibuat oleh Tuan Ibrahim Tuan Man lah, saya baca pada tuan-tuan berkaitan dengan dasar tenaga boleh baharu ataupun kita panggil sebagai RE, Renewable Energy, melalui Pelan Pembangunan Penjanaan Pembekalan Elektrik 2021-2039 di bawah KEXA sebelum ini, di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab apa tuan-tuan? Ni saya terlibat lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya. Baik pakcik Tuan Khairul Anwar Ramli ya. Dalam Facebook saya dulu saya pernah pergi mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri semasa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, mesyuarat dengan Suruhanjaya Tenaga dan juga kementerian lah. Jadi saya ambil lah beberapa poin di antaranya yang saya tahu apabila sebab apa tarif elektrik ini naik dan sebagainya. Jadi Suruhanjaya Tenaga memberitahu pada ketika itu, yang mana saya hadir di dalam mesyuarat tersebut sebab pada waktu itu saya di Kementerian Multimedia. Jadi mengatakan bahawa negara kita bergantung kepada arang batu dan juga diisil bagi penjanaan elektrik, di mana harga komoditi arang batu dijangka akan meningkat pada tahun depan. Walaupun Anwar dia bukan umum kata harga elektrik turun, dia umum dikekalkan. Tapi tahun depan kita belum tahu. Sebab dia kekalkan subsidi tu. Tahun depan kalau kata harga arang batu naik, subsidi akan bertambah. Adakah kerajaan masih lagi nak mengekalkan subsidi ni? Ataupun tarif elektrik pada waktu itu akan naik. Sebab negara kita bergantung kepada arang batu dan juga diisil untuk penjanaan elektrik. Yang mana pada ketika itu dibincangkan di peringkat kementerian adalah bagi mencari alternatif lain bagi penjanaan elektrik, yang mana kita refer kepada negara-negara yang dekat dengan kita sebagai contohnya negara Thai dan sebagainya, yang mana mereka tidak lagi bergantung kepada bahan api ataupun bahan bakar untuk penjanaan elektrik. Di mana ia adalah satu pembaziran dan mereka fokus kepada RE ataupun tenaga boleh baharu yang melibatkan melibatkan solar farm, hidroelektrik, biodiesel dan juga geothermal. Ini yang difokuskan oleh negara-negara lain yang mereka bangunkan solar farm dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu difokuskan oleh kerajaan sekarang ni, ataupun dia perlu menerusi apa yang telah pun dibuat oleh kerajaan sebelum ini di bawah Pelan Pembangunan Penjanaan Pembekalan Elektrik 2021-2039. Ini adalah lebih baik di mana inilah perkara yang sepatutnya dibincangkan, bukan nak bincang pasal awak masuk kenderaan elektrik. Siapa nak beli kenderaan elektrik dengan ekonomi tak apa kukuh? Walaupun harga di bawah 100,000, kalau elektrik itu mahal, orang nak beli kereta elektrik itu atas tujuan apa? Dan saya rasa kalau kementerian awak masuk banyak mana kereta pun orang tak beli kenderaan elektrik ni. Sebab orang yang beli kenderaan elektrik ni hanyalah orang yang senang je, orang yang T20 dan ke atas. Saya rasa B40, M40 tak sembang pun pasal kenderaan elektrik ni. B40 dengan M40 ni duk sembang macam mana nak reducekan kos mereka. Kos sara hidup mereka termasuklah dengan mereka punya bil elektrik dan sebagainya. Jadi sepatutnya kerajaan kena berbincang dengan Suruhanjaya Tenaga sebab mereka dah ada kertas kerja. Sebab saya masa pergi ke taklimat tu, ST dah ada kertas kerja dah. Dan mereka dah bagi tahu dah tempat-tempat mana yang sesuai untuk dibangunkan hidroelektrik, tempat-tempat mana yang sesuai untuk dibangunkan solar farm dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang perlu dimasukkan di dalam belanjawan untuk dibelanjakan pada next year mengikut kepada kementerian tersebut.
Bukannya kementerian tersebut esok nak buat dia punya mini bajet, nak bagi tahu kementerian akan membelanjakan sejumlah duit untuk orang masuk kereta elektrik. Lepas tu bila kena hantam dengan rakyat, nak ambil tindakan kepada rakyat, nak saman rakyat dan sebagainya. Inilah orang kata apa, tindakan yang tak apa cerdik, yang nampak seperti badut dan sebagainya. Jadi benda ni dia bincanglah dengan ST, panggil TMB, panggil ST dan sebagainya. Macam mana nak kurangkan kebergantungan kita kepada arang batu. Sebab arang batu kita eksport, harga dia naik, maka tarif elektrik akan naik dan sebagainya. Dekat mana kita nak buat solar farm dan sebagainya. Ini yang patut dibuat oleh kementerian di bawah Nik Nazmi ni. Tapi saya bagi saya punya komen saya lah, pendapat saya lah. Sebab bila saya baca je berkenaan dengan benda tu, trigger lah sebab memang saya pernah masuk mesyuarat dengan ST dulu. Dululah cerita dulu. Ini pun berkaitan dengan kenaikan elektrik juga. Sebab pada waktu itu mereka bincangkan nak kena naikkan elektrik sebab kerajaan tak mampu nak subsidi lagi disebabkan oleh harga arang batu meningkat. Jadi cerita dia tu panjanglah cerita dia. Okey tuan-tuan, yang keduanya adalah perolehan berkaitan dengan body cam PDRM. Yang ni pun saya terlibat juga sebab dulu saya buat sistem traffic and crime monitoring system. Sistem traffic and crime monitoring system. Sistem pemantauan jenayah dan juga trafik. Itu sistem yang saya buat lah, prediction and prevention system. Dan juga untuk dia panggil kelancaran trafik, TCMS ni, sistem ni saya buat. Saya buat atas kerja dia, dan itu adalah saya punya FYP pula. Dia panggil apa? Final year project. Yalah betul, FYP. Semasa saya belajar di Universiti Malaya. Jadi saya punya paperwork saya punya final year project saya adalah Traffic and Crime Monitoring System. Lepas tu kita bagi kepada ketua Polis Negeri Pulau Pinang, iaitu Datuk Seri A. Taibegan. Pada tahun 2018, tuan-tuan boleh search dekat dalam paper, Datuk Seri A. Taibegan mengumumkan bahawa Pulau Pinang akan melaksanakan sistem pemantauan jenayah yang pertama di Malaysia. Jadi pasal body cam ni memang saya tahu sangatlah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tanya saya, sebab apa saya nak bawa sistem TCMS tu? Sebab apa saya buat sistem TCMS ni? Waalaikumsalam Cik Manan. Sebab apa saya buat sistem ni? Sebab antara salah satu faktornya kenapa saya buat sistem ni adalah kerana berlakunya pembaziran di dalam PDRM. Sebab apa? Kita beli terlampau banyak CCTV, tetapi CCTV itu tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Jadi pada zaman Datuk Seri Zahid Hamidi, semasa dia menjadi Menteri di Kementerian Dalam Negeri, dia telah memperuntukkan 2 bilion ringgit lebih untuk membeli CCTV sebanyak 200 lebih CCTV di Kuala Lumpur. Jadi apa masalah CCTV ni? Kalau kita beli CCTV, tuan-tuan, siapa nak pantau CCTV ni? Ada berapa orang kerja di dalam unit itu untuk memantau CCTV tersebut? Jadi CCTV ini dipantau oleh satu unit di Bukit Aman, nama dia MCC. Malaysia Control Center. Dan dalam MCC itu yang kerja adalah 8 orang satu shift nak kontrol 250 CCTV. Jadi dia jadi kat situ human factor. Bila kita buat pengkajian terhadap manusia, satu orang manusia dia boleh memberi tumpuan kepada 2 monitor saja. 2 gambar lah. Maknanya 2 monitor tu 2 gambar. Dia tak boleh 2 monitor 8 gambar, tak boleh. 2 monitor tu 2 gambar dia boleh beli tumpuan. Dan dalam masa 1 jam saja dia boleh bagi tumpuan. Dia bukan boleh tengok 8 jam dia duduk tengok 8 jam. Dia tak boleh sebab melibatkan human ability dan juga human factor. Jadi dia berlaku pembaziran kepada wang negara sebanyak 2 bilion. So macam mana kita nak memastikan supaya CCTV ini orang kata apa? Berfungsi. Jadi kita buatlah sistem pada waktu itu menggunakan artificial intelligence. Yang mana AI ni saya buat pada waktu itu, kita ambil data. Data daripada JPJ database, data daripada PDRM, data daripada JPN dan data daripada penjara Malaysia. Jadi data ni kita ambil, kita buat criminal profiling.
And kita buat criminal profiling dan juga kita buat apa nama plate recognition, weapon recognition. Lepas tu ada banyak lah dia punya ni. 8 dia punya recognition itu untuk buat prediction and prevention crime. Sebab apa? And bila kita gunakan CCTV ni, kita gunakan satu software lah. Kita cerita mudah ayat laymannya. Dan kita masukkan data-data ni akan buat rujukan silang. Kalau orang ni penagih dadah, maka CCTV ni akan ikut dia. Kalau dia ada beli dadah, maka dia akan hantar laporan kepada unit MCC. MCC akan hantar kepada MPB. Dan MPB akan pergi menangkap orang tersebut. Inilah sistem yang saya buat dulu. Begitu jugalah dengan traffic monitoring system. Traffic monitoring system ni masalahnya bila jam. Bila jam, Waze ataupun Google, dia akan injak orang tu pergi ke sini. Maknanya di sini ada dua road. Road A, road B. Bila road B jam, dia akan pindah pergi road A. Lepas tu road A pula jam, maka dia akan pindah pergi road B. Maka saya buat macam mana? Kalau kata ada 100 user, 50 user saya akan pindah pergi dekat road B, 50 user saya akan pindah pergi dekat road A. Maka dia tak akan jadi sini jam, sini jam, sini jam, sini jam. Dia akan jadi benda tu duduk selaras saja. Ini dalam traffic monitoring system. Jadi ini sistem yang saya buat. Bila kita cerita tentang body cam, siapa nak pantau body cam ni? Siapa? Masalah yang sama akan keluar macam CCTV punya problem. Masalah dia bila kita keluar 30 juta. Ni kos ni tak cukup tuan. 30 juta ni saya bagi tahu, 30 juta ni hanya beli body cam saja. Sekarang ni dalam dalam PDRM dia ada body cam, dia ada yang kamera kat dalam kereta polis tu. Lepas tu dia ada CCTV. Nak cerita hebat, semua orang boleh cerita hebat. Dan bila kita cerita body cam, maka PDRM nak kena bayar kepada syarikat telco. Ini yang menteri nak kena cek berapa dah syarikat PDRM hutang dengan Selcom apa semua ni. Untuk syarikat ni, untuk internet ni. Yang ni dia kena cek. Yang ni semua ni dia bukannya beli saja. Setakat beli saja kamera ni tak ada fungsi. Berlakunya pembaziran kepada duit rakyat. Boleh beli. Beli saja bubuh di baju. Tapi dengan kamera tak ada, dengan internet connection tak ada. Sebab apa? Sebab tak bayar kepada syarikat telco dan sebagainya. Dan dia kena bentang berapa kos setahun. Ini semua kena ada. Saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan dia punya projection paper dia. Dia bukan sekadar kerajaan bagi 30 juta nampak hebat. PDRM kita pakai kamera. Dahsyat polis kita lah pakai kamera. Boleh terhindar daripada rasuah. Tak guna. Siapa nak pergi buat voice recognition? Voice recognition ni dia sebut, bang, mai bagi kat saya 50. Siapa nak pergi buat? Lepas tu macam mana nak linkkan body cam tu dengan dia punya bilik kawalan? Siapa nak memantau? So it's not about hang nak nampak atau canggih. Tapi kena pastikan duit rakyat yang hang belanjakan 30 juta ni ada fungsi dia. Berapa juta dia belanja? 30 juta ada fungsi dia. Lah ni saya dah nampak 30 juta ni pergi beli kamera ya. Pergi beli buah di baju ya. Ini yang kita nampak. Dahsyat canggih. Nak cerita pasal body cam, dekat Melaka pakai body cam. Melaka adalah PDRM pertama yang pakai body cam. Kalau tak silap saya, ada seorang pegawai ni, dia buat innovation project, pangkat DSP. Sama dulu saya buat sekali dengan dia lah dulu. Dia DSP dia yang buat tu body cam tu. Kat Melaka first pakai sebab apa? Tak fungsi. Yang ni yang menteri kena kaji. Bukan sebab kata beli nampak canggih, beli. Tak guna. Dia berlakunya pembaziran kepada wang rakyat. Dan juga burden kepada PDRM untuk melaksanakan tugas mereka dan sebagainya. So benda ni lah yang dia nak kena tengok. Bukan hanya sekadar nampak canggih dan sebagainya. Kena ada projection paper. Dan kena, kalau kita tengok dulu ada syarikat yang pernah mai dekat kita. Bagi tahu nak buat benda ni, antaranya adalah Huawei. Huawei nak bagi dia full complete system. Cuma masalahnya adalah kita tak boleh komit dengan dia sebab apa? Sebab dia nak monitor. Bila dia nak monitor, dia melibatkan dasar keselamatan negara. Saya terlibat pada waktu tu, pernah masuk dalam dia panggil yang senjata antarabangsa ni, dia panggil apa? Hasil inovasi senjata apa? Naksa apa benda? Saya lupa lah tapi ada dia punya tu. Dia boleh bagi kat kita sistem tu. Antara yang buat sistem ni siapa dia? Saya bagi tahu lah, Kok Menteri ada tengok kan. Antara yang buat sistem ni adalah
Huawei. Lepas tu MacV. MacV syarikat daripada Singapura. Lepas tu kita ada Oyon. Oyon daripada Dubai. Yang the best system is Oyon. Oyon. Lepas tu kita ada MacV, Oyon, Huawei. Lepas tu kita ada Astaghfirullahaladzim. Siapa pakai ni? MacV pakai kat Singapura. Oyon pakai kat Dubai. Huawei pakai merata lah. Satu lagi apa? Saya lupa. Bukan Skynet. Saya lupa. Satu lagi saya lupa. Nama dia. Ni antara syarikat-syarikat. IBM pun ada buat juga. Ni antara syarikat-syarikat yang buat. Tapi masalahnya adalah dia bagi kepada kita. Dia bagi kepada kita, tapi dia nak monitor. Tak boleh sebab dia melibatkan kita punya data kita. Jadi dia nak pakai data kita. Dia maknanya kita outsource kepada dia. Banyak syarikat-syarikat yang boleh buat. Tapi buat apa kita nak beli sendiri? Tak ada function kita beli sendiri bodycam. Dia bagi kat kita the whole thing dia bagi kat kita. Daripada dia panggil orang kata network punya ni, network, hardware, software, semua dia sediakan. Semua dia sediakan. Yang kita nak pergi beli sebiji-sebiji buat apa? Lepas tu kita nak upah orang pergi buat software pula. Ni semua bazir ni rakyat. Ini duk nampak ni semua. Sebenarnya yang duk jadi macam ni dalam PDRM sebab apa? Beli cam ada lah sikit. 30 juta ada lah. Ni yang duk jadi masalah ni. Itu yang pen sebatang. Macam kita tengok di dalam perolehan kerajaan. Pen sebatang harga RM3. Tapi beli harga berapa puluh sennya. Macam tu juga window. Ni suruh menteri pergi tengok. Dekat PC komputer di balai-balai. Sebab apa cepat kena virus? Sebab window bukan original. Tapi keluar peruntukan kerajaan setiap PC 1,000 kena beli window original. Tapi bila pi dekat inquiry pi dekat bilik I.O., pi dekat bilik AIO dan sebagainya, adakah pakai window original? Bukan window original. Semuanya adalah window pirate. Termasuklah juga dengan antivirus. So kita tak nak benda ni jadi macam ni. Jadi redundant. So sebab tu bila sebut beli body cam PDRM 30 juta, saya kata membazir. Sebab kita ada syarikat. Kalau menteri betul-betul nak buat, dia panggil sebagai yang dia nak buat ni adalah sistem pemantauan jenayah lah, ataupun civilian punya sistem ni lah. Kalau betul-betul nak buat, hire Unifty. Antara Unifty yang boleh buat adalah UAA dan juga UM. Yang saya tengok depa punya innovation product depa memang terbaik. Apilah dekat fakulti computer science, buatlah JV dengan dia the whole system, jangan beli satu-satu. Ibarat nak beli PC baik beli Dell tu jimat lah, tapi kalau pergi beli monitor lain, beli mouse lain, beli CPU lain, mahal dia cost dia akan meningkat. Dan bila kerajaan nak buat? Bila mula-mula beli body cam. Ini macam Zahid dulu sama 2 bilion CCTV. 2 bilion tuan-tuan boleh pergi tengok balik. Saya waktu tu kerja lagi PDRM. 2 bilion beli CCTV dulu. Lepas tu last kali dia end up sekali apa dia buat? Bagi pada syarikat swasta untuk monitor. Kan? Ni satu benda yang tak efisien lah. Kita nampak tak efisien. Kalau betul nak buat satu perubahan kepada PDRM ni, sebab saya punya field of study. So saya ada authority dan juga capacity untuk cakap benda ni. Dan orang tak boleh deny apa yang saya cakap. Sebab ni saya punya field of study. Kalau betul-betul nak buat, kita ambil the whole system. Menteri boleh tengok Dubai Civilian System. Ambil terus keseluruhan. Kita beli terus. Ada syarikat-syarikat yang buat. Huawei buat. MacV buat. Oyon buat. Kita beli the whole. Jangan kita beli satu-satu. Lepas tu tak ada fungsi. Dia jadi pembaziran kepada duit rakyat. Ini yang kita tak mau. Bagus dah menteri nak buat tu. Jadi siapa duk marah ni? Pirate semua. Menteri Malaysia kira poket sendiri. Bukan saya petikan menteri. Bagus. Yang Saifuddin Nasution nak buat ni, bagus. Tetapi pelaksanaan tu tak betul. Yang dia nak buat ni, saya sokong tindakan yang nak buat. Sebab ni saya mula bawa study 2018. Benda ni saya bawa ni. Tentang upgrading. Dia panggil sebagai the evolution. Bukan. Apa nama traditional, apa nama saya lupa dah tak. Dia ada tajuk lah, saya punya study paper tu ada gambar satu tangan manusia robot satu. Maknanya nak convertkan daripada traditional method nak pergi kepada modern punya teknologi. Saya tulis pada 2018 benda tu. Jadi baguslah apa yang dia nak buat tu, tapi kita kena tengoklah kan kaedah dia buat ni memang tak betul rugi 30 juta ni saya berani garanti tok buang
Saya berani garanti tahu buang sahaja benda yang mereka nak buat ni. Dia takkan jadi efisiensi. Kan? Tak ada tak ada siapa nak monitor. Kan? Bubuh saja di badan, jalan keluar, nampak canggih ya. Polis Malaysia hebat tu. Dengan kamera apa semua. Tapi tak ada function apa. Buang duit. Lepas tu orang yang jual body cam tu, dia lah untung. Jadi kita tak mahu berlaku benda ni. Sebab apa? PDRM kita ni mengalami banyak dah. Sebenarnya PDRM kita cukup hebat, cukup segala-galanya hebat daripada negara-negara luar. Sebab apa kita tak boleh sampai kepada moden teknologi? Sebab ni lah. Beli sikit-sikit, ambil keuntungan. Bukannya anggota polis buat. Bukan anggota polis buat. Hak buat tu ni. Kan? Bahagian perolehan, bahagian ni lah kerja-kerja hak buat ni. Kontraktor, subkon, mainkon. Ni lah kerja-kerja ni nak buat lah. Yang menyebabkan kita punya penguatkuasaan negara kita tak boleh capai kepada tahap yang sepatutnya. Macam tu lah LCS lah. Macam LCS lah. LCS tu nampak hebat kan. Kita nak buat tu, nak tambah 6 biji lagi. Hebat lah nampak kan. Navy ada kapal yang baru kan. Dengan dia punya kapal yang baru kan. Dengan teknologi-teknologi yang baru. Sebab apa tak berjaya? Bukan salah Navy. Bukan salah TLDM. Siapa yang bersalah? Ni lah kontraktor. Kontraktor, subkontraktor dan menteri kena alert benda ni. Jangan bila berlakunya salah guna, bila berlaku rasuah, menteri kata mana saya nak tahu. Kan saya lah kerja saya luluskan keluar je duit MOF. Kan kita dah bayar duit kepada kontraktor tapi kontraktor yang tak siapkan. Tak boleh lah, you must be responsible atas apa yang buat. Sepatutnya you kena fikir benda ni. Daripada nak buat sendiri, baik kita beli sebiji tu. Tak ada lah sampai harga yang mahal macam lah ni. Nak kena tambah lagi 6 bilion, pergi sampai 16 bilion. Ni sama lah 30 juta. Saya nak beritahu tuan-tuan, the whole kalau nak kontrol lebih kurang 8 kali 4 berapa? 8 kali 4. Kalau nak kontrol 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 CCTV ada berapa? 8 kali 4 bersamaan dengan ni mat lemah ni. Macam mana kan? 8 kali 4 berapa? Lebih kurang tu lah 8 kali 4. Kalau nak kontrol CCTV the whole tu, sistem sekali dengan ambulance system macam saya buat dulu, ambulance sekali lah. Maknanya bila dia dengar siren, dia ada siren recognition. Dia dengar siren PDRM ataupun siren ambulans, lampu akan tukar kali hijau. Sepanjang tu semua hijau. Hak yang jalan ni semua jadi merah. Sebab kita nak elakkan daripada ambulans accident dan juga nak elakkan daripada kereta PDRM ni accident. Banyak anggota dalam pengangkutan transportation kesihatan ataupun PDRM mengikut pada statistik, banyak kemalangan mati di simpang. Sebab apa mati di simpang? Ambulans tengah laju kan, kereta polis tengah laju duk kejap penjenayah, tu dia trailer main balon, boom, mati ya kat simpang. So kita buat benda tu. Okay, the whole system nak buat benda tu, costing dia kalau ikutkan satu daerah lebih kurang 250 juta. Ni kalau kata dia buat keluar 30 juta, berapa lagi dia nak tambah lagi? Tambah CCTV, tambah tu, tambah ni. Saya rasa lagi lebih daripada 250 juta. Baik dia pergi beli sistem tu, dia pasang satu daerah. Lagi satu dia kena ada projek rintis. Dia tak boleh beli bagi satu Malaysia. Cannot bro, cannot. Tak boleh. Dia kena ada pilot project dan terbukti bahawa benda ni betul-betul jadi. Kalau tidak dia akan jadi rugi. Beli satu Malaysia, last kali simpan dalam store. Buat apa? Mula-mula kita beli, walk keluar 30 juta, beli satu Malaysia kita beli. Beli satu Malaysia. Lepas tu kita tidak tahu fungsi nak pakai macam mana. Nak pakai tak tahu, siapa nak pakai tak tahu, unit mana nak pakai tak tahu, last kali buat apa? Simpan dalam store. Simpan dalam store dijaga oleh bahagian pengurusan aset. Kena buat laporan hari-hari tentang body cam. Tak guna. Jadi kena ada pilot project. Pilih satu IPD, buat pilot project. Buat dulu bagi berjaya. Lepas tu baru buat lain. Baru buat lain. Itu dia punya teknik dia lah dalam evolution, science and technology. Bukan boleh tiba-tiba the whole Malaysia perang nak jalan. Memang tak. Jawapannya memang sampai bila pun takkan buat benda tu. Okey, tuan-tuan. 32. Hoi. Hai, Cak Puji mana hari ni? Apa benda ni? Ni siapa dia duk main politik lagi ni? Tak habis-habis ni. Nak buat duit lah tu lah. Dia masalah nak buat duit ni yang merugikan negara.
Ni saya dah sebut tadi 5 kertas putih ni, 5 kertas putih. 5 kertas putih, tapi ni tak ada apa-apa. Baik 30 juta ni naik taraf balai-balai bagus ya. Naik taraf balai-balai ya. Bukan repair ni, quarters. Masalah anggota PDRM ni tuan-tuan, masalah utama dia. Kena pergi tanyalah dengan polis. Pergi tanya dengan anggota pangkat rendah polis. Pergi tanya di HGA Ceras. Batalion ke-19 tu. Tanya, pergi tengok dia punya quarters dia. Ni menteri melawat quarters tu. Allah, banyak menteri dah melawat duduk macam tu. Zahid main melawat dulu. Lepas tu siapa lagi main melawat? Termasuklah zaman kita pun pergi melawat juga. Tapi duduk macam tu lah. Dan kita benda-betul saya kena cakap kan. Duduk macam tu lah. So masalah lah ni anggota gaji berapa ni kena kaji betul-betul ni. Anggota PDRM ni gaji berapa yang hampa duk sebut pasal rasuah? Adakah PGA terlibat dengan rasuah? Adakah orang yang duduk di ofis di Bukit Aman di IPK mereka ni terlibat kan? Mereka ni duduk kerja di pejabat. Jadi macam mana? Orang kata apa? Mereka nak hidup. Berapa gaji mereka ni? Kena kaji lah. Gaji polis okey 1,400, ITP imbuhan tetap perumahan 375, kola berapa? 300 kola campur dengan imbuhan tugas am 115. okey, ambil semua tu. Jadi kalau depa terpaksa duduk di luar dan depa tak ada pilihan, macam kita kerja swasta tak apa. Okey, aku duduk di Kuala Lumpur gaji 2,000, kos sara hidup mahal, baik aku kerja di Pulau Pinang, kerja swasta. Tapi kalau kerja kerajaan depa tak ada pilihan. Quarters rosak macam kena bom zaman Jepun. Ni quarters masa kena macam ni, quarters daripada zaman Jepun. Macam kena bom zaman Jepun quarters tu. Tak boleh nak duduk, nak kena pergi sewa di luar. Sewa di luar berapa? 1,500, 1,800 ceras. 1,500, 1,800. So dia punya separuh gaji dia. Tu tak masuk lagi dengan dia punya kereta dan sebagainya. Itu yang ada salah guna kuasa dan sebagainya. Ni kerajaan kena tengok. Ni kena tengok ni. Ni benda-benda penting yang mereka kena tengok. Ni kenaikan gaji tak ada. Jangan duk kata rasuah. Senanglah cakap. Tapi kena tengok chain tu, rantaian kepada suatu perkara tu. Macam the chain of criminal, rantaian jenayah. Bagaimanakah sesuatu jenayah bermula? Orang isap dadah. Lepas dia isap dadah, dia duit tak ada. Bila dia duit tak ada, berlakulah curi, berlakulah samun, berlakulah rogol dan sebagainya. Ini dia punya rantaian kepada jenayah tersebut. Jadi kena tengok rasuah ni sebab apa berlaku. Peningkatan kos sara hidup, tidak ada tempat tinggal, nak tinggal, terpaksa sewa di luar, kos lebih tinggi. Kena bayar kenderaan anak sekolah dan sebagainya, tidak ada pilihan, tak boleh pergi kerja kat tempat lain. Jadi apa yang buat? Kena ambil rasuah dan sebagainya. Ni semua kena tengok. Bukannya hari ni macam Adam Adli apa semua ni duk sebut ya, rasuah, salah guna kuasa. So what is your solution? Apa kaedah penyelesaian you untuk menyelesaikan masalah-masalah rasuah dalam negara? Adakah dengan kaedah you sebut ni rasuah, ni salah guna kuasa, benda tu boleh selesai? Even timbalan menteri pun you lantik seorang yang perasuah jadi timbalan Perdana Menteri. So okey tuan terima kasih 653 tengok kerajaan caca merba. Orang PN ni sembang kencang tapi otak tak ada. Hampa otak banyak tu yang hampa hari ni bincang nakal keluar cerita Pulau Batu Putih. Bincang kos sara hidup rakyat tapi keluar cerita Pulau Batu Putih. Dah kalau pandai sangat awak tak apply job jadi Perdana Menteri. Saya tak tahu pula ada job street dekat untuk jadi Perdana Menteri. Kalau ada job street untuk jadi Perdana Menteri, insya-Allah saya akan apply sebab saya rasa saya boleh lebih banyak, boleh berfikir lebih baik daripada Perdana Menteri yang ke-10 sekarang ni. Itu saya punya pandangan berkaitan dengan diri saya sendirilah. Kalau ditanya saya rasa lah, saya tengok cermin saya rasa I am better than Anwar Ibrahim. Okey, tuan subsidi lesen. Okey, tadi tuan-tuan cerita tadi pasal telok ni saya ada keluar satu cadangan lah kepada kerajaan. Tuan-tuan boleh baca dekat dalam Malaysia Gazette. Masalah apa ni apa tak mau baca, saya tulis penat-penat bawa keluar press statement, apa tak mau baca, share apa tak mau. Tu yang saya malas kadang-kadang. Jadi kita bagi cadangan berdasarkan apa yang kita bincangkan di sini. Di TikTok setiap malam ada rakan-rakan kita bisi kan.
And apa yang tuan-tuan bagi tahu dekat dalam PC saya, itulah yang saya keluar dekat dalam Malaysia Gazette. Sebab nak buat macam mana, saya buat keluar kenyataan, mereka ambil kan. So saya jadi wakil saudara semua lah. Jadi saya pun letak di situ aktivis yang mana segala idea tu datang pada saudara semua. Tuan-tuan cakap apa, perlunya ada intervensi. Intervensi ni bahasa yang lebih tinggi lah sikit, tapi bahasa dia yang tuan-tuan nak bagi tahu kat saya kat dalam TikTok ni adalah tolong bagi tahu dekat depa kata kena adanya orang kata apa nama ni, libat urus di antara kerajaan dengan pengusaha telur. Okey, apa nama ni, intervensi. Untuk apa adanya libat urus di antara depa dua ni yang tuan-tuan nak kata tu? Supaya kerajaan dapat bagi tahu kepada pengusaha telur untuk depa berhentikan ekspor sementara. Jadi tuan-tuan juga bagi tahu input dekat saya. Tuan-tuan kata kalau kita berhenti ekspor sagi sebab apa depa jual kat luar negara tinggi. Depa jual dekat sebab apa depa jual dekat luar negara? Depa jual dekat luar negara sebab depa dapat untung yang lebih tinggi. Jadi bila kita berhentikan ekspor, maka depa akan rugi. Rugi daripada segi kos awalan dan juga kos shilling dia. Jadi saudara semua cadangkan kepada kerajaan hari ini suruh buat apa? Suruh bagi pelepasan cukai. Dan kemudiannya kalau kita tengok dalam kerajaan yang sebelumnya, kita bagi subsidi sebanyak 1 bilion ringgit untuk kita reduce kos telur tersebut. Jadi semua cadangan-cadangan tu semua saya dah masukkan dah dikeluarkan dah dalam Malaysia Gazette. Dan kita haraplah menteri kita tak ada cadangan ni tolong baca asal lah. Yang dia tak tahu nak buat apa ni kan. Mak Syabu pun pening lah. Aku tak tahu ni, kerajaan telur banyak sangat ni. Hashtag kerajaan telur pening ni dalam Facebook aku. Dalam awan ni, dalam berita TV3 penuh hashtag kerajaan telur. Tak tahu nak buat apa, baca. Baca, lepas tu pertimbangkanlah tengok kan. Tapi saya rasa idea yang saya bagi tu lebih kurang sikit sama dengan Maidin. Tapi ada penambahan sikit lah. Daripada sahabat-sahabat semua yang sahabat-sahabat bagi kepada kita. Jadi sahabat semua boleh baca lah di Malaysia Gazette di Malaysia Gazette. Cerita telur ke? Telur masih lagi tak settle. Tak selesai lagi masalah telur. Okey, tuan-tuan jangan kutuk DAP, terluka hati kami macam APH. Tu baik kat depa lah. Ni kita bawa lah, suruh mereka baca. Kalau mereka rasa boleh pertimbangkanlah. Sebab mereka, macam sekarang ni dia kata dia nak kekalkan tarif elektrik. Kalau dia kekal pun harga telur dalam keadaan elektrik sekarang ni pun harga telur naik. Jadi dia tak boleh bagi alasan dengan ucapan dia tadi ataupun pengumuman dia tadi akan menyebabkan harga telur kurang. Tak ada. Kalau dia habaq tadi, kita akan turunkan tarif elektrik, saya ingat telur akan kurang lah kan harga. Tapi kalau dia kata kekalkan sama macam ni 18-20 ringgit dan sebagainya. Okey, tuan-tuan pandangan undi percaya. Okey, Sat. Sabarlah, Sat. Hak tu saya dapat tadi dah. Soalan tadi tu, tapi tak rokok Sat tu. Okey, undi tak percaya sekejap okey dah. Jadi saya duk ulang banyak kali dah habaq kepada tuan-tuan semua berkaitan dengan pendirian. Saya lagi nampak rokok dia blok kan. Okey, pendirian Perikatan Nasional ni saya dah habaq daripada awal. Di peringkat Majlis Kepimpinan Tertinggi Perikatan Nasional telah menetapkan bahawa kita semasa kempen pilihan raya kita bawa naratif yang mengatakan kita akan bawa sebuah kerajaan yang bersih dan stabil. Bersih bagi kita adalah tak dengar ni nak pergi ke undi tak percaya ni dengar satu-satunya jadi macam orang PS tak ada cakap potong-potong.
Bersih bagi kita adalah kita tidak akan menyokong kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam pendakwaan di mahkamah. Kita sebut dalam ceramah pilihan raya kita, kita kata kita tolak Zahid, kita tolak Lim Guang Eng, kita tolak semua mereka ni yang terlibat dalam pendakwaan di mahkamah yang mengatakan bahawa yang terlibat dalam pendakwaan di mahkamah yang kita katakan kita nak wujudkan sebuah kerajaan bersih. Dengar Cik Manan pun kata Jadi dan kita juga bagi tahu kepada pengundi kita bahawa kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil. Dalam ceramah-ceramah kita kata kita tak boleh, tuan-tuan semua kena bagi undi kepada PN 2/3. Kita tak boleh kerjasama dengan mereka-mereka yang ada pendakwaan di mahkamah ni sebab mereka akan ugut kita. Mereka akan ugut kita nak jatuhkan kerajaan dan sebagainya. Jadi sebab itulah pengundi-pengundi bagi undi kepada kita 74. Kerusi parlimen kita menang kerana kita bawa PN Best. Jadi isunya sekarang ni, timbul undi tak percaya ataupun nak jatuhkan kerajaan, tidak timbul. Sebab di peringkat Majlis Kepimpinan Tertinggi kita sudah tetap kita pembangkang, kita ada prinsip dan kita menghormati pengundi yang memberi mandat kepada kita. Kita tak mau PRU16 pengundi kata puak PAS dengan puak Bersatu ni 2x5, 5x2. Dulu main habang kat kita, kata tolak UMNO, tolak Pakatan Harapan. Lepas tu dia pergi habang kata kita nak pergi kena, kita terpaksa kerjasama dengan Pakatan Harapan dengan UMNO pula. Jadi kita tak mau pengundi kita kata kat kita macam tu. Jadi ni ketetapan kita. Jadi mana cerita undi percaya tak percaya ni? Undi percaya tak percaya ni adalah cerita dia Anwar Ibrahim lah. Dia sendiri yang tak habis-habis duk bagi tahu daripada awal dia lantik sebagai Perdana Menteri sampai lah. Kerja lain tak ada. Anwar ni semua orang kenal. Saudara yang lebih tua daripada saya lebih kenal Anwar Ibrahim ni. Semua orang kenal dia. Daripada tahun 1998 sampailah 2022 sekarang ni, dia memang suka dengan perkataan I have majority, I have numbers. Jadi biar pilih kat dia nak buat undi percaya ke, undi tak percaya ke, asalkan dia seronok dengan dia mendapat majority, tak apalah. Lepas tu biarlah kita lapang dada. Sebab apa? Mungkin dia nak tengok benda tu, dia nak seronok di dalam parlimen, dia nak tengok aku ada majority 148. Jadi mungkin lepas tu dia boleh buat kerja dengan baiknya. Jadi baguslah. Sebab sekarang ni dia tak boleh fokus nak buat kerja. Sebab dia duduk kira saya ada nombor, saya ada nombor, saya ada nombor je. Setiap hari dalam surat khabar, setiap hari, setiap waktu saya ada nombor. Cik Manan tak ada benda lain. Jadi biar pilah kat dia, biar pilah kat menyokong-menyokong dia, mereka nak buat undi percaya ke, undi tak percaya ke. Yang pentingnya adalah Perikatan Nasional kita tidak akan sokong kepada mereka. Okey, tuan-tuan faham Sat lah, sat lagi dia tunjuk muka, isap rokok dia kena blok. Okey, tuan-tuan jadi tidak ada masalah lah. Biar pergi lah kat mereka nak buat apa pun. Okey, tuan-tuan soalan lain. Biar pergi dia seronok Ustaz. Saya rasa lepas 19 ni dia boleh fokus dah kot untuk buat kerja. Kalau tidak dia penin. Dia penin. Dia duk kira I have number je tak habis-habis. Aku hari Sabtu adalah nombor bahaya untuk bau-bau. Prof Alpha sabar lu nak bisi, sabar lu. Kita buka di Facebook ni, Facebook lama tak mau bisi dengan saya. Tapi malam ni saya tak boleh lewat sangat sebab esok saya nak pergi ambil baju lah saya ingat. Nasyid dah bagus lewat je. Abah hang pun kata, tak, kita tak ada abah. Kita tak ada abah. Kita hari tu, saya nak bagi tahu lah ketetapan kita hari tu, yang cerita pasal sokongan kepada kita tu adalah golongan-golongan yang bersih.
Daripada GRS, daripada GPS, mereka ni tak ada tindakan di mahkamah dan 10 orang saja daripada UMNO. Kita bukan UMNO sokong kita, no, 10 orang. Ni kena jelas tuan-tuan. Yang ni berlakunya pertikaian pada waktu itu adalah daripada sudut atau lompat parti. Tapi saya sepatutnya, saya rasa saya nak kena jawab tak payah jawab. Tahu? Benda ni sebab dia dah, Anwar dah jadi PM dah pun. Tapi kalau tanya kena jawab lah. Saya ingat kan, sebab tuan-tuan duk tanya kan. Jadi cerita dia macam ni. Di peringkat mula dulu, dan ketetapan dia adalah kita ingat anti atau lompat parti ni dia termaktub kepada ahli parlimen. Bila pergi ke dalam Dewan Rakyat ni, dia termaktub pada ahli parlimen. Sebab Wan Junaidi bagi macam tu. Mereka tak meninggalkan parti, tetapi mereka menyokong pada kita. Bukan 30 orang sokong kita dah, no. Kita hari itu 74, campur dengan GPS, campur GRS, campur dengan 10 orang daripada mereka. Jadi kita ada lebih kurang pada waktu itu adalah 115 orang ahli parlimen. Pada ketika itulah kita ada 115. Jadi itu dulu, cerita dulu. Selepas itu mereka kata, mereka bawa keluar Azalina daripada Pengerang, Azalina Osman bawa keluar kenyataan bahawa UMNO ada buat agreement empat agreement kepada ahli parlimen yang bertanding mesti sokong kepada presiden nak buat keputusan apa. Jadi kita tak boleh terima Zahid, kita tak boleh terima perasuah, kita tak boleh terima sebab kita dah janji dengan rakyat. Mana boleh kita khianati mandat rakyat bagi kat kita. Kita tak boleh khianati benda ni sebab kita kena tahu wakil rakyat adalah wakil kepada rakyat. Kita menang dalam pilihan raya kerana rakyat. Sebab tu hari ni kita tak pernah maki rakyat macam mereka. Mereka maki rakyat macam-macam. Bodoh, bangang, bahalul semalam. Semalam kena macam-macam ni. Bodoh, bangang, bahalul. Orang kerajaan tu. Orang yang dekat dengan Anwar Ibrahim. Tu dalam live semalam yang buat tu adalah di kategori ada seorang tu pegawai khas pun. Kata kepada kita, maki rakyat ni bodoh, bahalul, bangang. Lepas tu suruh kalau telur harga mahal, kalau orang nak beli burger suruh buat main telur sendiri. Macam-macam ni maki kita ni, ada ni human sapien semua ni, semua geng-geng Anwar ni yang cakap macam-macam dengan rakyat seolah-olah macam depa ni berkuasa hebat lebih daripada rakyat yang tentukan. Yang seorang tu yang naik semalam tu, Abu Bakar tu adalah orang Pakatan Harapan, bukan orang kita. Dia maki ahli dia sendiri, tapi tak apalah, baguslah dia maki ahli dia. Esok ahli dia main kat kita lah. Tapi kita ada pendirian, kita ada prinsip. Prinsip kita cukup jelas, kita tak mau terima mereka ni. Kita beritahu kita tak mau sebab kita dah lalui dah dengan mereka. Kita dah tahu dah dia nak gugurkan kes dia. Dia nak selesaikan kes dia di mahkamah. Dia bukan nak fokus kepada ni. Sebab tu hari ni LCS pun hilang, Aziz Rahim punya kes pun dibebaskan dan dilepaskan. Semua kes-kes mereka ni semua dibebaskan dan dilepaskan dan sebagainya. Jadi kita tak mau. Pendirian kita memang kita tak mau tubuh kerajaan dengan mereka. Wa imma apa pun cara, no Zahid. Kita kata dah no Zahid. Sebab rakyat kita, rakyat bagi kepercayaan kepada kita, kita kena pegang kepada amanat rakyat, kita kena pegang kepada mandat rakyat, kita kena pegang kepada kepercayaan yang rakyat telah bagi kepada kita. Jadi kita tak bolehlah buat keputusan membabi buta. Sebab kita takkan duduk di situ tanpa rakyat yang letakkan kita di situ. Jadi kalau Pakatan Harapan mereka nak buat, mereka cerita dalam ceramah no Zahid, Zahid ni rasuah kan, tapi mereka nak terima UMNO secara backbencher, mereka nak terima, nak bagi jawatan kepada orang yang mereka kata rasuah, tu terpulang pada mereka lah. Mungkin mereka menganggap bahawa bila mereka dah duduk kat atas tu, keputusan adalah keputusan mereka, bukan keputusan rakyat. Mungkin Anwar ingat, ni aku dah jadi presiden, akulah keputusan, hampa undi aku suruh. Tapi kita bukan macam tu. Ketetapan kita, jangan risau, pengundi-pengundi Perikatan Nasional jangan risau. Kita menghormati rakyat. Kita menghormati mandat rakyat yang bagi kepada kita. Walaupun kita tidak menjadi kerajaan, tetapi yang paling pentingnya adalah kepercayaan rakyat kepada kita. InsyaAllah 6 negeri. Kalau dalam keadaan sekarang ni, saya yakin dalam PRN 5 negeri itu kita boleh ambil, insya-Allah. Tapi kena ada satu gerak kerja yang bagus lah. Tapi saya rasa hari ni PAS pun saya duk terima WhatsApp sampai ke saya sendiri, mereka hantar orang PAS boy empa nak curi ahli satu.
Kan? Tapi baguslah dia sudah mula membuka keahlian. Apabila mereka maki ahli mereka sendiri, jadi kita buka keahlian. Semoga mereka masuk ke dalam kita. Tapi insyaAllah lah, setakat sekarang ni saya tengok sambutan amat meyakinkan lah. Ramai orang yang dah masuk ke dalam parti kita, dan kita teruskan momentum. Kita jaga kehendak rakyat, kita jaga mandat rakyat, kita jaga hubungan kita dengan rakyat. Kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang nak memaki rakyat dan sebagainya. Kita prihatin kepada keadaan rakyat. Kita bawa suara rakyat. InsyaAllah PRU 16 kita akan menang. Kita cuma perlu sabar ya. Biar sahaja mereka. Jangan kita ada apa-apa agenda nak buat kudita ke apa ke. Tak ada. Pemimpin kita tak bagi arahan macam tu, kita tak payah buat macam tu lah. Lagipun PAS bukan baru jadi pembangkang. Bersatu mungkin barulah kan. PAS ni daripada tahun 1951. Dulu saya suka guna ayat apa tau. Kita diuji dengan kesenangan dan kita leka apabila kita duduk dalam kerajaan. Hari ni Tuhan bagi kita jadi pembangkang. Jadi jangan leka lagi lah. Kalau kita leka lagi, maka rakyat akan menolak kita lah. Jadi kita kena melakukan sesuatu perubahan. Dan kita tengok hari ni tempat-tempat mereka yang kuat pun daripada mula kalah. Kita di Pulau Pinang, Cik Manan, di Pulau Pinang ni kira satu benda yang hebat lah. Di Permatang Pauh ni tak pernah lagi kalah. Lah. Anwar Ibrahim lahir di sana, di Cerok Tok Kun. Keluarga dia kira Permatang Pauh ni adalah kubu kuat PKR. Pematang Pauh ni adalah dia punya center dia. Kalau kita perang ni tuan-tuan, dia ada dia punya, kita main red alert hak rumah pertama buka tu, di Pematang Pauh lah dia punya. Kalau kita perang ni, dia punya center office dia, HQ dia adalah Pematang Pauh lah. Kita dah jatuhkan Pematang Pauh. Kubu dia kita dah serang lah, dah jatuh. Dah lingkup dah kubu dia, kita dah memerintah kubu dia di bawah Ustaz Fawaz. Dan di Pulau Pinang, satu lagi Kepala Batas. Kepala Batas ni adalah Perdana Menteri daripada UMNO yang pernah dapat majoriti 2/3 dalam Parlimen. Siapa dia? Abdullah Ahmad Badawi. Dia dapat 2/3 dalam Parlimen. Kira Kepala Batas ni memang kubu kuat UMNO gila-gila lah. Najib pun tak pernah dapat rekod macam mana Pak Lah dapat. Rizal Marikan punya kubu kuat. Kita pun dah melingkupkan Rizal Marikan. Dan kita angkat seorang pemimpin wanita, iaitu Dr. Mastura di Kepala Batas. Dan di Tasik Gelugok. Tasik Gelugok ni kira Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, Menteri haknya melibatkan ni, semua mai daripada Tasik Gelugok. Syarif Omar, lepas tu siapa lagi mai daripada Tasik Gelugok. Memang kubu kuat lah. Dulu pun, masa zaman dulu pun Tok Budin dapat 81. Memang kubu kuat. Dan kita berjaya menjahanamkan dengan majoriti 12,000. Jadi di Pulau Pinang, kita tak payah tengok tempat lain lah. Pulau Pinang kita dah berjaya. Dan di Selangor pun kalau kita tengok gelombang dia sangat dahsyat. Yang mana kubu-kubu kuat mereka, semua kita serang habis dah. Jadi sebab itulah mereka takut dengan dipanggil sebagai gelombang hijau. Tapi sebenarnya adalah gelombang Perikatan Nasional. Gelombang rakyat yang mendokong kepada perjuangan Tan Sri Datuk Sri Muhyiddin Yassin, dan juga perjuangan perjuangan Tuan Guru Haji Hadi Awang. Azmin dia daripada PKR. Dia kalau nak kira Gombak tu adalah kubu kuat PKR. Tapi kita tengok Presiden PKR lah. Kubu kuat Presiden PKR lah. Kubu kuat Presiden PKR dengan kubu kuat Presiden UMNO dulu, Abdullah Ahmad Badawi, dua-dua ranak. Jadi insyaAllah kita kalau kita nak menang seluruh Malaysia, kita kambuh mereka di Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang pun mereka dah kalut dah. Mereka dah kalut dah tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada kedudukan negeri, yang mana yang kita dapat dah, Perlis kita dapat, Kedah. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Kita dah dapat dah. Jadi kita tunggu. Kita tunggu nanti, kita sapu bersih. InsyaAllah tuan-tuan. Saya ingat Melaka dengan Johor pun tumbang juga. Kalau kata, bubar dun. Tapi insyaAllah tuan-tuan, ini adalah orang kata apa, kepercayaan rakyat. Yang rakyat bagi kepada kita, kita kena jaga kepercayaan tersebut. Jadi dalam PRU ke-16, insyaAllah dengan pendirian kita, prinsip kita, kita akan menang besar. Saya dah nampak dah benda ni.
Sebab kita adalah satu parti prinsip. Hari ni pun mereka gaduh sama mereka. DAP pun bergaduh lah ni. Pasal isu SOSMA. Tuan-tuan tengok hari ni bergaduh. Hari ni Saifuddin Nasution bawa keluar kenyataan. Sebab mereka ni banyak tipu rakyat. Ni masalah dia. Baru ni mereka gaduh pasal UEC. Bila mereka kata mereka tak mau laksana UEC, tapi mereka bubuhlah manifesto mereka. Orang India, orang Cina undi mereka sebab UEC. Lepas tu mereka kata mereka tak mau laksana. Habis persatuan ni, seluruh Pulau Pinang, persatuan-persatuan di Sabah Sarawak, semua pakat hantam mereka ni. Hampa ni penipu, hampa janji nak bagi kepada kami UEC, hampa tak mau bagi, hampa pembohong, hampa jadi kerajaan, hampa tak mau buat, hampa ada kuasa. Hampa bagi tahu kerajaan campuran, tapi kursi hampa ada 80, mereka kena balun. Hari ni mereka kena balun lagi. Hari ni SOSMA. Hari ni SOSMA. Sebab apa? Pakatan Harapan. Mereka pejuang dulu. Mereka kata mereka nak ni SOSMA ni satu undang-undang yang menekan rakyat. Kena boleh tangkap 28 hari. Hari ni Saifuddin buat keluar kenyataan apa? Dia kata tak apa. 28 hari itu adalah satu apa benda. Dia cakap apa tindakan yang wajar dan sebagainya. Siapa balun dia? Gobing Singdio bantai dia buat keluar statement akhbar. Perom bagi. Dengan kata lain, Gobing Singdio kata jangan penipu. Jangan bohong rakyat. Ini adalah perjuangan kita. Kita kena hapuskan semua. Di Pulau Pinang, berapa banyak duk hentam mereka ni. Kiri kanan, bumbang. Kita buat tak tahu ya. Sebab apa? Sebab kita kekal dengan prinsip bahawa kita tidak menipu rakyat. Kita buat apa yang kita boleh. Kita tawarkan apa yang kita boleh buat kepada rakyat. Maka rakyat tak mahu kita. Tapi mereka penipu, mereka bohong rakyat. Dua benda lah mereka kena. UEC mereka kena, SOSMA mereka kena. Ni nak main pula, esok ni pula main tentang kerakyatan. Confirm, 100% saya beritahu. Sebab mereka kata dalam janji manifesto mereka, dan hari ni Anwar kata dia akan laksanakan manifesto Pakatan Harapan, iaitu manifesto apa kita boleh. Siapa pula dah ni? Hello, Isman. Jap, Usman. Sat. Ni saya tengah duduk live seorang ni. Sat. Nanti saya masuk sana. Boleh, Okey, Usman, Okey. Okey, jadi apa nama tuan-tuan, Jadi mereka sendiri duk menipu rakyat. Hari tu, penyokong apa nama ni, Pakatan Harapan, penyokong ni Pakatan Harapan, mereka duk harap apa? Mereka duk harap apa nama manifesto Pakatan Harapan dibuat. Dua kena gasak ni. Memanglah mereka bagi apa kerakyatan luar negara. Ni UMNO nak duduk saja. UMNO tak sokong. Mereka berbeza ideologi. Puak daripada Barisan Nasional tak sokong untuk bagi kerakyatan secara apa nama jasoli lah dia panggil. Kerakyatan secara macam tu. Puak dalam sana. Kalau kata Pakatan Harapan bagi, UMNO akan hilang sokongan. Orang hak sokong UMNO akan sokong PN. Walaupun PH bagi, lah dia jadi macam tu. Lah ni mereka beza ideologi. Sebagai contohnya, kalau kata UMNO, kalau kata PH tak laksanakan UEC. Jadi orang kata PH menipu, orang PH akan sokong pada PN. Kalau kata PH laksanakan kerakyatan, orang BN akan marah kepada BN. Sebab apa? Hang dulu bantah pasal kerakyatan ni, tapi hang duduk diam dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Orang BN akan sokong PN. Jadi kami duduk relax ya. Hampa nak bercaca merbau. Hampa caca merbau. Serius cakap. Kami tak ada masalah apa. Kami tak ada masalah. Itu pendapat hang je, bukan pendapat. Okey tuan-tuan, di Facebook setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.